sejahtera kita masih belajar bab yang sama, iaitu bab 8 garis dan sudut, tapi ini adalah topik yang terakhir, iaitu sudut dongak dan sudut tunduk. Okey, sebenarnya sudut dongak dan sudut tunduk ni dia adalah di bawah topik sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Okey, kita kenal dulu apa dia sudut dongak, apa dia sudut tunduk. Pernah nampak tak orang yang di sebelah kiri tu? Okey, dia sebenarnya bukannya kamera tau. Dia sebenarnya mengukur. Dia tengah ukur benda. Ini nama dia, pekerjaan ni adalah pekerjaan juru ukur tanah. Okey, dia akan gunakan alat dia tu untuk cek sudut dan menentukan jarak. Okay, nak tengok selalunya kalau dekat tempat construction, dia akan cek sama ada tanah tu level ataupun tak. Ataupun perlu tambak lagi ke, ditambah lagi ke bagi tinggi tanah tu. Itu guna dia. Dia bukan kamera. Dia sebenarnya adalah alat yang diguna untuk ukur jarak dan tengok sudut. Okay. Jadi benda ni banyak digunakan. Okay, antara sudut yang diukur oleh juru ukur tanah ni adalah sudut dongak dan sudut tunduk. Okay, kita gunakan konsep sudut ni dalam pekerjaan juru ukur tanah ni. Okey, kita tengok dulu apa maksud sudut dongak. Okey, ini cikgu ambil semua daripada buku teks ya. Sama je semua. Okey, sudut dongak ni apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih tinggi, sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut dongak. Okey, kat mana sudut tu? Okey, kalau kita tengok dekat gambar rajah, dia ada garis mengufuk. Kenapa garis mengufuk tu letak dekat mata? Sebab pandangan kita akan bermula daripada mata. Okey, kadang-kadang soalan peperiksaan dia minta awak lukiskan sudut dongak. Ada beberapa pelajar dia akan mula lukis daripada aras kaki. Jadi salah kalau nak lukis sudut dongak mesti mula daripada aras mata. Okay, kat mana mata dia ada, kat situ lah. Okay, jangan lukis dekat bawah kaki dia. Itu salah. Nanti sudut dia, kalau awak lukis daripada kaki dia punya garis mengufuk tu, nanti dia punya sudut tu dia akan berbeza. Sudut dia akan jadi salah. Jadi cara nak lukis sudut dongak tu, dia kena lukis daripada arah pandangan mata. Kita lukiskan garis mengufuk. Kemudian kita terus tandakan ke mana kita mendongak tu. Kalau kita mendongak ke burung, okey, gariskan ke arah burung tu kita punya garisan. Okey. Jadi bila kita dah gariskan garisan ke arah burung, kat mana kita punya sudut? Sudut tu antara garis mengufuk pandangan mata kita ke depan dengan jarak mendongak tu. Pandangan mendongak. Jadi itulah sudut dongak. Kalau kita tengok dia kata sudut A ialah sudut dongak burung itu dari penglihatan Jeffrey. Kenapa cikgu highlight dari penglihatan Jeffrey? Okay, maksudnya kita punya sudut tu berada pada Jeffrey. Sudut tu ada kat Jeffrey. Okay. Kalau cara kita nak lukis sudut, kita kena lukis dari mana? Jadi sudut tu berada dekat Jeffrey lah. Okay, jangan lukis dekat burung pula. Tu salah. Okay, tak apa, nanti kita tengok contoh soalan. Kadang-kadang bila tengok soalan tu baru kita nampak selalunya akan berlaku kekeliruan kat situ. Okay, ini tentang sudut tunduk. Okay, gambar rajah yang kat sebelah ni seorang budak perempuan dengan kucing. Okay, nampak kan dia menunduk. Okay, apa dia maksud dia secara ayat? Apabila seseorang melihat objek pada aras yang lebih rendah, kalau tadi lebih tinggi, yang ni lebih rendah, sudut antara arah penglihatannya dengan garis mengufuk disebut sebagai sudut tunduk. Garis mengufuk tu masih dilukis paras mata, jangan lukis dekat bawah. Kemudian gariskan ke mana dia pandang, dia menunduk tu. Kalau dia pandang kucing, ke mata kucing lah. Okay? Jadi sudut menunduk ni selalunya kalau objek, kita akan letak kat tengah-tengah objek tu. Kalau objek lah. Tapi kalau macam benda tu haiwan, kita akan, dia punya garisan tu kita akan garis ke mata haiwan tu selalunya. Okay, kita akan selalunya senang mata ke mata di pandangan tu. Okay, jadi kat mana dia punya sudut tu? Sudut B ialah sudut tunduk kucing itu dari penglihatan Kim. Okay, jadi maknanya sudut tu berada dekat Kim punya pandangan. Okay, so B tu adalah sudut tunduk. Okay, sekarang kita pergi tengok seterusnya. Okay, kita tengok contoh soalan. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan Devi dan Umi di dua buah bangunan pada tanah mengufuk. Lukis dan labelkan.
Okey. Sudut A yang mewakili sudut dongak Umi dari Devi. Sudut B yang mewakili sudut tunduk Devi dari Umi. Okey, terima kasih. Sebenarnya soalan ni ambil daripada contoh. Jadi awak boleh tengok je dalam buku teks. Tapi ni cikgu nak tunjukkan macam mana cara nak lukis. Kita nak lukiskan, kita nak mula lukis dari mana? Dari Umi ke atas ni? Dari Devi. Okey, dari Devi. Okey, mata Devi ke mata Umi. Kita arah Devi ke Umi. Kemudian kita kena lukis garis mengufuk kan? Okey, garis mengufuk tu nak lukis dekat Umi ke dekat Devi? Kak Devi. Dekat Devi. Sebab Devi yang mendongak. Jadi lukiskan garis mengufuk tu dekat sini. Garis mengufuk tu sebenarnya garis melintang. Okey, jadi sudut dia dekat mana? Sudut dia dekat sini. Jadi labelkan A. Soalan yang kedua adalah sudut B yang mewakili sudut tunduk Dewi dari Umi. Okey, jadi kita nak lukis dari Umi. Jadi Umi lukiskan ke Dewi. Kita nak lukis dia punya garis mengufuk tu dekat Umi ke dekat Dewi? Yes. Dekat Umi. Sebab dari Umi. ya. Ya, Umi. Okey, jadi garis mengufuk tu lukis dekat Umi. Okey. Jadi sudut kita berada dekat Umi lah. So labelkan B. Macam tu. Okey, soalan ni adalah soalan latih diri. Jasni berdiri di atas sebuah bukit dan memerhatikan sebuah kapal terbang dan seketul batu. Wakilkan situasi ini dengan melukis dan melabelkan. Okey. Sudut A. Sudut A yang mewakili sudut dongak kapal terbang itu dari Jasni. Okey. Sudut yang mewakili sudut tunduk batu itu dari Jasni. Okey, terima kasih Akid. Nampak tak? Okey, ayat ni kan bila kita baca tu dia akan menimbulkan kekeliruan sikit sebab dia kata sudut A mewakili sudut dongak kapal terbang itu dari Jasni. Maknanya kapal terbang. Kita ingat kapal terbang jadi kita lukis dari kapal terbang. Okey, sebenarnya kalau nak jawab tu mesti tengok dari mana. Yang pertama adalah sudut dongak kapal terbang itu dari Jasni. Okey, Jasni dengan kapal terbang. Jadi lukiskan Jasni ke kapal terbang. Okey, kat sini dia dah bagi titik. Jadi awak sambungkan titik tu saja. Okey. Okey, gariskan. Dia tengok kapal terbang. Okey, dekat mana kita nak lukis garis mengufuk? Dekat Jasni. Dari Jasni. Dari Jasni. Jadi sudut dia dekat Jasni lah. Labelkan A. Okey, jawapan yang kedua, sudut B mewakili sudut tunduk batu itu dari Jasni. Okey. Kita Jasni dia tengok batu. Kemudian garis mengufuk dia dekat mana? Dekat mata Jasni. Okay, Jasni labelkan B. Okey, cikgu nak terangkan macam mana nak dapatkan soalan yang ini. Soalan yang ini dia bagi tahu kat situ kedudukan 3 orang kawan. Huili berada di atas belon udara panas. Okey, Kamala berada di atas tanah mengufuk dan Riza berada di atas sebuah bukit. Okey, sudut tunduk Kamala dari Huili. Okey, jadi kita gariskan dia punya garis hubungan diorang. Sudut antara Kamala dari Huili. Okey, jadi gariskan Kamala dengan Huili. Okey, kemudian dia nak dari. Okey, jadi kita punya garis mengufuk tu kita lukis dari Huili. Okey, jadi dilukiskan dari Huili. Okey, dia bagi tahu kat situ adalah 78. Jadi labelkan sudut ni. Nilai dia adalah 78 darjah. Okey, kemudian berdasarkan maklumat yang diberi dalam rajah, cari sudut tunduk Rizal dari Huili dan sudut dongak Rizal dari Kamala. Okey, jadi gariskan dulu apa hubungan dia Rizal dengan Huili kan. Okey, jadi gariskan dulu dia punya garisan Rizal dengan Huili. Okey, kat mana nak lukis garis mengufuk dari Huili. Jadi lukis dari Huili, garis mengufuk. Jadi sudut dia adalah sudut dia dekat sini. Sini Okey, jadi dia adalah sebahagian daripada 78. Macam mana kita nak dapat? Bolehlah kita dapat dia punya nilai. Jadi dia untuk soalan A tu 78 darjah tolak dengan 32 darjah. So dapatlah jawapan dia 46 darjah.
Okey, soalan B pula. Okey, soalan B. Dia kata sudut dongak Rizal dari Kamala. Okey, gariskan dulu dia punya hubungan Rizal dengan Kamala. Okey, gariskan. Okey, kat mana nak lukis garis mengufuk? Lukis dari Kamala. So, lukis dari Kamala dekat sini. Jadi, kita nak tahu nilai dekat sini berapa. Okey, kita tahu dia adalah zigzag. Okey, kita tengok. Yang tadi kita tahu zigzag ni. Nilai separuh ni tadi kita dapat 46. Jadi tulis 46. Okey, jadi kita nak cari nilai zigzag yang kedua ni lah, yang kat bawah ni. Nilai zigzag ni kita dapatlah sudut dongak Rizal dari Kamala. Jadi kita boleh cari nilai ni kat berapa. Jadi daripada keseluruhan ni 88. Jadi 88 darjah tolak je dengan 46 darjah. Okey, dapat nilai dia 42 darjah. Okey, jadi itu jawapan dia.